Okey, salam sejahtera kepada semua murid. Okey, hari ini kita teruskan. Okey, ini video yang keempat. Okey, masih kita nak fokus ke dalam cert. Okey, jadi kita tengok apakah yang kamu patut fokus dalam cert. Okey, masih ingat topik ini ada 3 bahagian kan? Hari ini masih kita nak fokus tentang cert. Maksudnya soalan dia melibatkan punca kuasa 2. Okey. Dan kamu ingat dalam video yang ketiga, cikgu dah tunjukkan macam mana kita permudahkan ungkapan yang melibatkan cert. Okey, hari ini kita nak fokus tentang soalan yang menyelesaikan masalah. Okey, penyelesaian masalah yang melibatkan cert. Okey, mari kita tengok. Okey, apa yang kamu dah belajar pada minggu lepas. Okey, kalau punca yang melibatkan darab, okey, apabila masuk ke dalam cert ada punca A darab B. Kalau ada pembahagian dalam punca, kita pun buat A per B. Okey, ini untuk imbas kembali apa yang kamu dah belajar dalam video yang ketiga. Okey, seterusnya selesaikan masalah. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Okey, masih kita rujuk kepada buku teks contoh yang ke-18, muka surat 107. Okey, selesaikan X tolak 4 punca X tambah 3 sama dengan 0. Apabila kamu perhatikan, sebenarnya ini adalah persamaan kuadratik. Jadi macam mana nak selesaikan? Kenapa saya panggil dia sebagai persamaan kuadratik? Sebab dia sepatutnya dalam bentuk X kuasa 2 tolak X, tolak 4X tambah 3. Okey, sebab X, kalau kita kuasa 2 kan, saya dapat X kuasa 2. Kalau punca X, kita kuasa 2 kan, saya akan dapatkan X. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk persamaan kuadratik. Tapi dengan syaratnya, X sekarang adalah punca X. Jadi macam mana kita nak faktorkan? Kamu akan dapat bentuk yang macam ni. Kalau kamu tekan kalkulator, sekarang X kuasa 2-nya adalah X. X-nya adalah punca X dan 3 adalah sama. Okey, jadi kalau kamu nak tekan kalkulator, A kamu adalah 1. B adalah negatif 4. C adalah positif 3. Jadi apabila faktorkan, kamu akan dapat punca X tolak 3, punca X tolak 1. Sebab apabila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 3 dengan 1. Maksudnya kalau kamu tekan EQN, kamu sepatutnya dapat jawapan 1 dengan 3. Barulah kita tulis balik kepada kurungan. Apabila kita tulis balik dalam kurungan, kan tambah 3, kita akan tukar jadi tolak 3. Positif 1, kita akan tukar jadi negatif 1. So, dapatlah balik 2 kurungan ini. Okey, jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan terus dapat 3 dengan 1. Dan jangan lupa depan ini bukan lagi X. Depan ini ialah punca X. Kenapa? Sebab punca X, darab punca X, barulah saya dapat balik X. Punca X, darab negatif 1, dapat negatif punca X. Negatif 3, darab punca X, dapatlah negatif 3X. Negatif 3, punca X. So, tolak 3, tolak 1, kita dapat tolak 4. 3 darab 1, barulah kita dapat 3. Okey, boleh. Jadi pastikan kurungan ini lepas kembangkan, mesti dapat balik baris yang atas. Okey, barulah kita sambung balik. Jangan lupa, soalan kalau nak selesaikan, maksudnya saya nak dapat jawapan X sama dengan apa-apa nombor. So, yang punca ini kita pindah sebelah, kita akan buat kuasa 2. So, jawapannya adalah 9. Okey, ini pun sama. Pindah sebelah, 1 kuasa 2, dapatlah jawapan 1. Okey, boleh. Jadi, apabila soalan dia melibatkan persamaan kuadratik, jadi kita perlu buat pemfaktoran. Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya nak tengok penyelesaian masalah. Jadi, ini adalah latih diri 4.8. Muka surat yang sama juga 107. Macam mana nak selesaikan persamaan? Ini adalah soalan 4B. Okey, jadi soalan 4B macam mana nak buat? Kalau dua-dua melibatkan punca,
Jadi kita akan cuba kuasa duakan dua-dua belah. Jadi sebelum kuasa duakan dua-dua belah, saya pindahkan yang tolak ini pergi ke sebelah. Sebenarnya kamu nak pindah pun boleh, tak nak pindah pun tak apa. Kenapa nak pindahkan? Sebab nanti kalau kuasa duakan dia lebih senang. Sebab dia satu adalah nombor, yang kedua barulah punca. Kalau yang depan ini, kalau kamu terus kuasa duakan, nanti dia jadi susah. Sebab dua-dua melibatkan punca. Nanti nak kembangkan susah. Jadi kalau nak mudah, kita pindahkan salah satu pergi ke sebelah. So apabila tambah, kita pindahkan, dia akan jadi tolak. Tapi yang lain kita kekalkan. Barulah kita kuasa duakan kedua-dua belah. Dua-dua ini kita kuasa duakan. So kalau kuasa duakan dua-dua ini, dapatlah baris tersebut. So punca kita kuasa duakan dapatlah yang dalam ni sahaja. 2x tambah 1. Saya harap kamu belum lupa. Kalau minggu lepas kamu dah tengok dah video yang pertama. Okey, punca kuasa 2. Lepas tu kalau kita kuasa duakan, kita dapat balik nombor asalnya, nombor di dalam ni. So jawapannya adalah 2. So sama seperti sini. Kalau punca kita kuasa duakan, dapat balik yang dalamnya. Lepas tu yang belakang ini kita darabkan. So yang 2 kuasa 2 saya dapatlah 4. Macam mana dapat tengah-tengah ini? Maksudnya kita pergi buat 2 darab 2 darab negatif punca 2x tolak 1. Saya harap kamu belum lupa macam mana kita nak kembangkan. Macam mana kita nak kembangkan kalau x tolak 3 kuasa 2. Maksudnya yang pertama ialah ungkapan pertama kita kuasa 2 kan. Maksudnya yang ini saya akan dapat x kuasa 2. Yang tengah-tengah kita akan buat x darab negatif 3 darab 2. So negatif 3 darab 2 saya dapat negatif 6x. Yang hujung sekali ialah ungkapan yang terakhir kita kuasa 2 kan. So negatif 3 kita kuasa 2 kan, kita dapat 9. Ini ialah cara kita kembangkan persamaan kuadratik anda. Jadi balik sini pun sama. Nombor depan ialah ungkapan depan kita kuasa 2 kan. So 2 kita kuasa 2 kan, dapat 4. Tengah-tengah ini ialah 2 darab nombor. Macam tadi ialah 2 ungkapan ini kita darabkan, lepas tu darab 2. So sini jangan lupa perlu darab 2. So 2 darab yang depan ini 2, darab lagi yang punca ini. Dapatlah yang tengah-tengah. Yang hujung sekali ialah ungkapan yang terakhir ini kita kuasa 2 kan. So punca kita kuasa 2 kan, dapat balik yang tengah-tengah ni. Okey, jadi yang belakang ini kita kuasa 2 kan, dapat yang asal. Okey, seterusnya barulah kita selesaikan soalan. So yang ada punca kita pindah ke hadapan. Okey, yang belakang ini semua kita kumpulkan, dapatlah 2. Sebab 2x dengan 2x kita dah hapuskan. 4 tolak 1 dengan yang depan ini pindah ke belakang pun tolak 1. So 4 tolak 2 saya dapat 2. Okey, yang depan ini 4 kita pindahkan, dia akan jadi bahagi. So 2 bahagi 4 dapatlah 1/2. Masih ada punca kan? Kita kuasa 2 kan? Kedua-dua belah. So ini kuasa 2 kan? 1/2 kuasa 2 kan? Dapat 1/4. Lepas tu kita selesaikan masalah, dapatlah x sama dengan 5/8. Okey, jadi dah bertambah susah soalannya. Okey, tengok lagi soalan. Ini ialah nilai yang baru. Okey, maksudnya kamu perlu tahu sikit. Okey, sudut yang khas tentang 30 degree, 45 darjah dengan 60 darjah. Okey, ini sepatutnya kamu dah belajar dalam trigonometri. Okey, tapi kita masih boleh gunakan nilai-nilai ini di dalam cert. Sebab jawapannya semua melibatkan cert. Nampak punca 3. Punca 3/2. Okey, macam mana dapat nilai ini? Okey, cuba kita tengok segitiga.
Okey, ini adalah segitiga sama. Maksudnya semua sudut adalah 60 darjah. So, semua ini adalah 60. So, semua kalau 60, saya bahagikan separuh dapatlah 30. Okey, dan sudut yang lain 60. Okey, lepas tu cuba kamu imbas kembali apa yang kamu dah belajar dalam trigonometri. Kamu belajar tuakar so kan? So, kalau so, maksudnya sin. Sin ialah opposite bahagi kepada hypotenuse. Jadi kalau sin 30, mari kita tengok 30 dulu. So 30 ialah opposite bahagi hypotenuse. So opposite-nya adalah 1. Hypotenuse-nya adalah 2. So saya dapat 1/2. Mana datang simbol tersebut? Maksudnya kalau saya jadikan semua sisi adalah 2. Okey, yang bawah ini pun sama sebab dia ialah segitiga sama kaki. So, ialah 2. Apabila belah separuh, 2 adalah 1. Baru dapat nilai 1. So, semua belah adalah 2. Apabila saya dah tahu semua nilainya adalah 2, barulah kita boleh selesaikan soalan yang seterusnya. 1/2. Macam mana dapat punca 3? Itu ialah teorem Pythagoras kamu. Maksudnya macam mana dapat punca 3? Kita akan guna hypotenuse kuasa 2 kan. Maksudnya saya ada punca, lepas tu 2 kuasa 2, tolakkan 1 kuasa 2. So 2 kuasa 2 ialah 4. Tolak 1, saya dapatlah punca 3. Barulah saya boleh masukkan sin, cos, tan untuk soalan ini. Okey, balik semula tadi kita dah tengok sin. Sekarang kita tengok cos pula. Jadi cos ialah apa bahagi apa? Jadi cos ialah K. K ialah A bahagi kepada H. So A adalah adjacent, sebelahnya. So sebelahnya punca 3 bahagi kepada hypotenuse 2. Dapatlah nilai ni. Okey, tan ialah apa bahagi apa? Tuakar so. So, tua. O bahagi kepada A. Jadi, ialah opposite bahagi kepada adjacent. So, opposite-nya adalah 1. Okey, bahagi kepada adjacent sebelah. Punca 3. Dapatlah nilai ini. Okey, dah tengok 30. Kita ulang langkah tadi untuk yang 60. So, kalau 60, kita tengok sudut bawah pula. Saya tak nak tengok sudut atas lagi. Saya nak tengok sudut bawah ini, 60. Okey, ulang langkah tadi, tuakar so. So, so ialah O bahagi dengan H. So, O opposite bahagi kepada H. So, dapatlah punca 3/2. Okey, dia ulang lagi langkah untuk cos. Cos ialah apa bahagi apa? K. Okey, jadi K ialah adjacent bahagi kepada hypotenuse. So, adjacent yang sebelah 1 bahagi kepada hypotenuse 2. Dapatlah ini. Akhir sekali, tua. So, O bahagi kepada A. So, O ialah punca 3. So, punca 3 bahagi dengan 1. Bagi 1 biasanya kita tak tuliskan. So, kita dapat punca 3. Okey, dah selesai untuk yang 30 dengan 60. Kalau untuk yang bawah ini ada segitiga bersudut tegak. Maksudnya yang bawah ini adalah 90 darjah. Kalau bawah ini dah 90 darjah, maksudnya yang dua sudut ini mestilah 90 bahagikan 2. Sebab ini segitiga sama kaki. So, dua sudut ini adalah sama, 45, 45. Okey, jadi kita anggarkan dua tepi ini adalah sisi yang sama. So, saya letak satu-satu. Macam mana saya dapat punca 2? Kita guna lagi teorem Pythagoras. Okey, punca 1 kuasa 2 tambahkan 1 kuasa 2. So, saya dapatlah punca 2. Barulah kita boleh masukkan tuakar so. Okey, jadi sin 45. Kamu nak tengok sudut mana-mana pun boleh.
Okey, kalau nak senang, kita tengok sudut yang bawah. 4, 5. Saya tengok sudut yang bawah ni. Okey, jadi sin ialah so. O bahagi dengan H. So, O-nya ialah depan. O ialah 1 bahagi kepada H punca 2. So, dapatlah ni. Cos pun sama. Sebab cos ialah adjacent bahagi kepada hypotenuse. So, adjacentnya ialah sebelah. Pun masih 1. So, saya pun dapat jawapan yang sama. 1 per punca 2. Satu je yang lain iaitu tan. Tan ialah tua. O bahagi kepada A. So, O-nya ialah 1. A pun 1. So, 1 bahagi 1, saya dapat 1. Okey, jadi ini ialah kefahaman. Maksudnya, trigonometri dapatkan daripada dua segitiga ini. Okey, dan dua jadual ini kamu patutnya hafal. Kalau tak boleh hafal ini, hafallah segitiga. Faham konsep dulu, baru kita tahu macam mana kita dapatkan dua jadual tersebut. Maksudnya nilai-nilai dalam dua jadual tersebut adalah penyelesaiannya. Okey, barulah kita pergi jawab soalan yang seterusnya. Okey, Okey, mari kita tengok soalan pertama. Ini adalah latihan, latih diri 4.8. Muka surat yang sama, 107. Kalau ada segitiga yang ada sudut ABC, panjang AB, panjang BC. Macam mana nak carikan panjang AC? Kalau kita tengok soalan, mesti kita tak tahu macam mana nak selesaikan. Jadi, lukiskan gambar raja dulu. Lukiskan ABC. Lepas tu, masukkan sudut. Sudut ABC kita ambil yang tengah-tengah. Maksudnya sudut B ialah 60. Okey, barulah kita masukkan nilai lain. AB, masukkan BC. Dan saya tak tahu panjang ini adalah berapa kan. Jadi kita ungkapkan dia sebagai X. Barulah kita boleh carikan nilai H. Carikan nilai X dulu. Okey, so kita carikan nilai H. Ini sebenarnya dia guna konsep tuah kasur yang kamu dah belajar. Okey, so kalau sin 60, macam mana kita buat? So maksudnya O bahagi H. So, O ialah H. Okey, bahagi kepada hypotenuse 3 punca 3. Dapatlah ni. 3 punca 3 kita darab ke hadapan sebab saya nak carikan H. So, H ialah sin 60 darab dengan 3 punca 3. Baru dah dapat ni. Melalui jadual depan, dapatlah sin 60 ialah punca 3 per 2. Sebab saya tak nak kamu tekan kalkulator sahaja. NMAT dia nak kamu faham konsep dan selesaikan dapat nilai. Kalau ini kamu letak titik perpuluhan, belakang pun titik perpuluhan, nanti jawapannya akan kurang tepat. Jadi ini kita masukkan yang melibatkan cert. Nanti punca 3 darab punca 3, kita dapatlah 9. Okey, punca 3 darab punca 3 ialah 3. Jangan lupa depan ini ada 3. So, darab lagi 3, kita dapat 9. Okey. Yang bawah ini kita pun guna konsep cos. Cos 60. Macam mana kita gunakan cos 60? Okey, jadi ini adalah K. Maksudnya dia melibatkan cos. So, cos 60. K maksudnya adjacent. Okey, so adjacentnya adalah H. So, kita ada H-nya ialah X bahagi kepada hypotenuse-nya 3 punca 3. So, saya nak kirakan X. So, saya darab ke hadapan. So, kita dapat cos 60 darab 3 punca 3. Okey, semak jadual tadi. Saya tahu cos 60 ialah 1 per 2. Okey, kita darabkan 1 darab 3, dapatlah 3 punca 3 per 2. Kamu dah ada X, dah ada H, barulah kita boleh selesaikan langkah yang seterusnya. Sebab saya nak carikan AC. Saya belum cari lagi AC. Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras untuk tolong saya kira. Sebab ini ialah segitiga bersudut tegak. Jadi kalau segitiga bersudut tegak, kita macam mana nak dapatkan AC? AC sebenarnya adalah hypotenuse kita. So, hypotenuse kita adalah adjacent kuasa 2 tambah dengan opposite kuasa 2. So, dua-dua belah ini kita kuasa 2 kan.
So H kita kuasa 2 kan, dengan yang bawah ini kita kuasa 2 kan. So yang ini kita ambilkan jumlah semua. 4 punca 3. Nampak tak 4 punca 3 di sini? 4 punca 3. So saya ambil 4 punca 3. Tolakkan X. Sebab saya nak dapatkan bahagian ni. Okey, so kita tolakkan. Okey, lepas tu kuasa 2 kan. Ambil dua belah opposite dan juga adjacent. Kita kuasa 2 kan. Kita boleh dapat AC kuasa 2. Masukkan nilai H yang tadi kamu kira, masukkan 9/2. Masukkan tadi nilai X yang ada, masukkan. Okey, sekarang kamu boleh guna kalkulator bantu kamu. Okey, kalau kamu tak boleh buat. Ini sebenarnya ialah punca 3 kan? Okey, so kamu boleh tekan 4 punca 3, tolak ini, kurungan ini. Kamu akan dapat 75/4. Yang ini 9 kuasa 2, 2 kuasa 2 dapatlah ini. Barulah kita kumpulkan dapat 39. Jangan lupa ini ialah AC kuasa 2. Saya nak AC sahaja. Jadi pindah ke sebelah, kamu ada punca. So kuasa 2, pindah sebelah, ialah punca. So saya dapat punca 39. Tak perlu tekan kalkulator pun tak apa. Ini adalah jawapannya. Okey. Akhir sekali. Okey, soalan terakhir untuk hari ini. So, ini adalah nombor 2. Latihan yang sama. Okey, sekarang saya bagi segitiga bersudut tegak ABC. Jadi sekarang dia lebih senang sebab gambar raja sudah ada. Okey, macam mana kita nak carikan luas segitiga? Okey, ini senang sebab gambar raja dah ada. Tapak dan tinggi pun sudah ada. Kita boleh terus carikan luas segitiga. Ingat lagi tak? Apakah rumus luas segitiga? Iaitu separuh darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Okey, masukkan nilai tapak, masukkan nilai tinggi. Okey, masukkan nilainya, kita darabkan. Lepas tu kita kembangkan. Okey, kamu dah belajar dalam video yang sebelum ini. So, kamu darabkan. 5 darab 5 dapatlah 25. Lepas tu, 5 darab dengan 2 punca 2 dapatlah 10 punca 2. Seterusnya, negatif 2 darab 5 dapatlah negatif 10 punca 2. Akhir sekali, 2 punca 2 darab 2 punca 2 kita dapat 8. Tolak darab dengan tambah kita dapat tolak. Okey, yang dalam ni kita permudahkan dapatlah 17 sebab 10 tolak 10 dah tak ada dah dihapuskan. So saya tinggal 25 tolak 8, 17. Bahagi 2 dapatlah jawapan. Ini ialah luas. Okey. Untuk soalan B, macam mana nak cari panjang AC? Panjang AC yang di sini. Maksudnya kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, inilah cara penyelesaiannya. Okey, teorem Pythagoras, ambillah adjacent dengan opposite kuasa 2 kan. Nampak dua-dua kita kuasa 2 kan. Okey, macam mana nak kembangkan? Saya harap kamu belum lupa. Ambil ungkapan yang pertama, kuasa 2 kan. Nampak 5 kuasa 2. Ini ialah kuasa 2 bukan kuasa 5 Okey, ini ialah kuasa 2. Lepas tu 2 darab 5 kurungan tolak 2 punca 2. Ingat, tadi kita mesti darab 2 kan? Ungkapan pertama, darab ungkapan kedua, darab dengan 2. Dapatlah sebutan yang kedua. Okey, yang akhir sekali ialah ungkapan yang terakhir ini, kita kuasa 2 kan? So, dapatlah 8. So, saya tunjukkan kurungan yang pertama. Nanti kurungan yang kedua, kamu boleh cubakan buat. So, dapatlah ini. Pemudahkan, dapatlah 66. Kuasa 2, pindah sebelah, buatlah punca. Barulah kita dapat jawapannya. Okey, jadi hari ini saya semua terangkan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, ini semakin susah. Okey, tak apa, kamu boleh tengok balik video ini. Lepas tu cuba buatkan nota dan buat secara perlahan-lahan. Tengok kamu boleh faham atau Okey, sekian ini sahaja untuk topik indeks, sert dan log. Jadi sert
kita pun dah selesai. Jadi ini video yang keempat. Kita fokus kepada penyelesaian masalah dan juga penyelesaian persamaan yang melibatkan cert. Jadi indeks kita dah selesai, cert kita pun dah selesai, ada bahagian yang terakhir iaitu log. Okey, topik ini agak susah sikit. Saya harap kamu boleh ambil masa cuti ini untuk fahamkan diri sendiri. Okey, sekian. Terima kasih.